Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam siri pembelajaran yang seterusnya. Hari ini kita akan bincangkan satu tajuk di bawah bidang adab atau akhlak, pemaaf melunakkan hati. Dengar dahulu cerita Ustazah. Usaha dakwah Rasulullah SAW kepada penduduk negeri Taif telah ditolak secara terang-terang. Pemimpin kabilah Bani Saqif yang menghuni kota tersebutlah yang menolaknya. Baginda Rasulullah SAW dihina, malah dilontar dengan batu sehingga luka dan cedera teruk Rasulullah SAW. Allah memerintahkan malaikat Jibril serta malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut ke atas penduduk Taif. Anak-anak tahu apa Rasulullah SAW berkata, "Wahai malaikat Jibril, jangan lakukannya. Jangan lakukannya, wahai malaikat Jibril. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada zuriat keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas Rasulullah mendoakan keampunan untuk penduduk-penduduk Taif tersebut. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, anak-anak, Habbar telah memanah unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab dalam perjalanan ke Madinah, sehingga unta tersebut terjatuh dan Sayyidatina Zainab terhumban daripada unta tersebut sehingga gugur kandungannya. Melihat keadaan sedemikian, Habbar datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW, meminta maaf di atas kesalahan yang telah dilakukan. Lantas dengan berlapang dada, Rasulullah SAW telah memaafkan Habbar, lalu Habbar pun memeluk agama Islam. Itu dua cerita yang Ustazah bawakan berkaitan dengan tajuk pemaaf. Apa agaknya maksud pemaaf yang sebenarnya? Pemaaf ialah dari segi bahasa bermaksud membebaskan atau melepaskan. Manakala dari segi istilah, pemaaf bermaksud melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Itulah dia maksud pemaaf yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama Ustazah, insya-Allah. Dengar seterusnya apa penerangan Ustazah yang lebih lanjut berkaitan dengan tajuk pemaaf melunakkan hati. Kita lihat adab memohon kemaafan. Yang pertama, memohon kemaafan perlulah dengan keadaan yang segera. Tatkala kita menyadari ada kesalahan yang kita buat, segera bertemu dengan orang yang telah kita lakukan kesalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah mengaku kesalahan kita. Tatkala bertemu dengan orang tersebut, mengaku yang kita telah melakukan kesalahan yang sedemikian, itu, ini, terangkan kepada mereka. Yang ketiga, sekiranya kesalahan yang kita lakukan tersebut berkaitan dengan hak atau sesuatu barang, pulangkan semula hak tersebut. Pulangkan semula hak tersebut. Tatkala bertemu dengan orang yang kita telah lakukan kesalahan terhadap mereka, perlulah bersalaman dan bermanis muka. Itu antara tata cara untuk kita memohon kemaafan. Selain daripada itu, berazam kesalahan yang kita lakukan itu tidak akan kita ulangi lagi.
Seterusnya juga ikhlas ketika memohon kemaafan tersebut. Barulah kemaafan tersebut akan benar-benar bernilai untuk kita. Sekarang kita lihat pula cara memberi kemaafan. Adab atau cara memberi kemaafan. Yang pertama, hendaklah kita memaafkan kesalahan orang terhadap kita walaupun tidak diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah melupakan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang kepada kita. Lupakan kesalahan tersebut. Di samping kita berdoa, semoga Allah beri hidayah dan keampunan kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Tambahan lagi, hendaklah kita bersangka baik sahaja terhadap orang yang melakukan kesalahan tersebut. Mungkinlah waktu mereka melakukan kesalahan itu dalam keadaan mereka tidak sengaja atau sebagainya. Jangan sesekali kita tanamkan rasa dendam dalam hati, kerana dendam itu sebenarnya memusnahkan diri kita sendiri. Cara yang terakhir adalah ikhlas dalam memberi kemaafan tersebut. Barulah sesuai dengan tajuk pemaaf melunakkan hati. Kita lihat pula apa hikmah atau kebaikan adanya sifat pemaaf. Dari segi hikmah terhadap individu, sekiranya wujud sifat pemaaf tersebut dalam diri, sebenarnya jiwa kita akan sentiasa tenang. Jiwa kita tidak akan rasa serabut, kerana biasanya keserabutan itu timbul kerana ada rasa tidak puas hati dan ada rasa dendam terhadap seseorang. Itu yang pertama, jiwa tenang. Yang kedua, Ustazah sebutkan di sini, kita akan mendapat rahmat dan keampunan Allah. Kita akan dapat rahmat dan keampunan Allah. Dan yang ketiga, hubungan silaturahim sebenarnya akan bertambah erat. Itu hikmah kepada individu. Apa pula hikmah kepada masyarakat? Yang pertama, masyarakat akan hidup dalam aman harmoni kerana tidak ada sifat-sifat negatif pada anggota masyarakat tersebut. Yang kedua, akan dapat meningkatkan imej agama Islam dan juga melalui sifat yang dipamerkan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, sebenarnya kita dapat menarik orang bukan Islam kepada agama Islam kita melalui sifat-sifat baik yang kita pamerkan selaku seorang Muslim yang sejati. Demikian Ustazah kongsikan tajuk pemaaf melunakkan hati. Mudah-mudahan tiada dendam di hati kita kepada rakan-rakan kita. Seboleh-bolehnya Ustazah seru pada diri Ustazah dan anak-anak di luar sana, sebelum kita tidur pada malam hari, maafkan kesalahan orang-orang di sekeliling kita walaupun tanpa diminta. Itu antara sifat-sifat terpuji sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.